Halo tuan-puan, apa khabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsikan tentang tips temuduga pegawai bomba KB19. Saya mendapat komen daripada beberapa viewer ataupun penonton, jadi saya memilih untuk buat video khas tips untuk temuduga KB19 ini. Sebelum ini, saya juga telah buat video berkaitan dengan penolong penguasa bomba iaitu KB29, tapi oleh kerana ada banyak permintaan untuk saya merungkaikan tips temuduga untuk pegawai bomba KB19 ini, saya mendapat beberapa komen daripada penonton. Contohnya daripada Alfonsus Masail yang berbunyi begini: salam damai, boleh buat tips untuk menghadiri temuduga lisan bomba KB19, terima kasih. Dan juga Ryan Quintin, selamat pagi Tuan Matthew Barin, saya ingin bertanya bagaimana dan apakah persediaan untuk menghadiri temuduga sektor penyawat awam sebagai bomba KB19. Terima kasih Tuan. Dan juga komen daripada saudara Harry Ion. Tuan-tuan boleh baca lah komen. Jadi mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bagi sesiapa yang pertama kali ke channel ini, selamat datang. Dan bagi yang belum lagi subscribe kepada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe yang berwarna merah di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baru yang akan saya muat naikkan. Bagi yang belum mengenali saya Matthew Barin, dan bagi yang telah subscribe kepada channel ini, terima kasih banyak. Semoga anda semua dapat manfaat daripada perkongsian yang saya buat dalam channel Supermate Sharing ini. Tuan-puan, dalam video ini saya akan berkongsikan 10 tips bagaimana anda menghadapi temuduga jawatan pegawai bomba grade KB19. Sebelum ini saya juga telah berkongsikan video berkaitan dengan tips bagaimana anda menghadapi temuduga penolong penguasa bomba KB29. Saya tak dapat kongsi terlalu banyak tips sebab saya ingin mengurangkan durasi video setiap video yang saya muat naikkan. Tuan-puan, dalam setiap temuduga anda akan berhadapan dengan ramai calon-calon lain, maksudnya anda akan bersaing dengan calon-calon lain. Dalam setiap sesi temuduga, panelnya tidaklah orang yang sama. Kadang-kadang anda akan berhadapan dengan panel dari kementerian lain ataupun panel dari kementerian yang sama ataupun mungkin dari Jabatan Bomba dan Penyelamat. Setiap temuduga akan ada 2 orang panel, sekurang-kurangnya ada 2 orang, seorang pengurusi dan seorang wakil jabatan. Wakil jabatan ni kebiasaannya kalau jawatan bomba, dia akan dari pegawai-pegawai kanan grade 41 ke atas. Sebelum tuan-puan hadir ke temuduga, pastikan anda buat persediaan yang sangat rapi dan persediaan yang menyeluruh. Sebab sekiranya anda minat dalam jawatan ini, sudah pastinya anda akan buat persediaan. Jangan pergi temuduga hanya untuk memenuhi kehendak ibu bapa ataupun kehendak agensi. Bila anda minat dengan jawatan tersebut, anda mohonlah jawatan tersebut. Sekiranya anda minat dengan pegawai bomba KB19 ini, anda boleh mohon dan buat persediaan. Sebab dalam temuduga kelak persaingannya sangat sengit. Dan ada juga yang tidak lepas ujian atas talian dan ada juga tidak lepas ujian fizikal. Sekiranya anda telah lepas ujian fizikal dan anda menghadiri temuduga bersemuka, buat persediaan yang terbaik. Baiklah tuan-puan, tips yang pertama adalah berdoa. Dalam semua video perkongsian yang saya buat, saya akan letakkan berdoa ni sebagai satu tips yang paling utama. Sudah pastinya tuan-puan sentiasa berdoa ikut kepercayaan masing-masing, tapi dalam setiap apa yang kita lakukan, khasnya untuk pergi temuduga ini, buatlah doa khas sebelum temuduga ataupun pada hari temuduga. Panjatkan kesyukuran kepada pencipta kita yang kita telah berjaya melepasi ujian atas talian dan juga ujian fizikal. Mohon izin dan juga keberkatan daripada Yang Maha Esa agar kita dapat melalui ataupun melepasi temuduga tersebut dengan jayanya kelak. Yang kedua, tingkatkan minat. Sudah pastinya bagi calon-calon yang freshy ataupun yang baru sahaja habis pengajian tingkatan 5 ataupun SPM, anda masih lagi belum ada hala tuju, tapi sekiranya anda minat dalam jawatan, mana-mana jawatan, anda minat dalam bomba, anda minat dalam polis,
Anda minat dalam askar, Anda minat dalam immigration dan sebagainya, Anda boleh tingkatkan minat dengan Anda menanam minat dari mula lagi daripada Anda mohon. Maksudnya di sini, jika Anda minat tu, bukan sahaja Anda bersedia untuk pergi temuduga, tapi Anda perlu buat kajian, Anda perlu buat satu strategi ataupun perancangan jangka masa panjang. Sekiranya Anda memperolehi tahap akademik SPM sahaja dan Anda bernekat untuk terus bekerja sebagai pegawai bomba KB19 ini, Anda perlu pastikan yang minat Anda itu tidak akan luntur sekiranya Anda pergi buat latihan pula, Anda pergi berkursus, lepas tu Anda bekerja, minat Anda tu ditingkatkan agar ia mencapai satu tahap yang amat memuaskan dan Anda akan berada dalam kestabilan karier Anda. Tuan-puan kena tanya diri sendiri, ya, kenapa Anda minat dengan jawatan ini? Kemungkinan pada masa hari temuduga tersebut akan ada soalan daripada panel akan bertanya kepada tuan-puan, kenapa anda minat jawatan ini? Siapa yang memohon jawatan ini untuk anda? Pernah juga kita melalui, bila kita temuduga jawatan-jawatan bertaraf SPM ataupun PMR, jawapan daripada calon menyatakan bahawa mak saudara saya yang memohon, ibu saya yang memohon untuk saya, bapa saya yang memohon untuk saya. Sebab di rumah mereka tiada komputer, tiada internet kan. Jadi bila kita sebagai panel, kita tanya mereka siapa yang memohon jawatan ini untuk anda, siapa yang mendorong anda, siapa yang memperkenalkan jawatan ini kepada anda. Jadi tuan-puan kena bersedia dari segi jawapan lah. Saya tak akan bagi cara menjawab, tapi sudah semestinya anda kena menjawab dengan cara yang ikhlas, yang jujur. Dan sebelum anda pergi temuduga tersebut, pastikan anda buat yang betul lah. Jangan pula suruh orang lain yang memohon. Jangan pula suruh orang lain yang memohon untuk anda. Sebab anda perlu ketahui dalam sistem permohonan, contohnya SPA 8I dulu dan juga SPA 9 sekarang, anda kena ketahui proses-proses dalamnya. Kemungkinan akan ditanya juga oleh panel. Jadi anda kena jawab jawapan yang betul. Bila bercakap tentang minat ini tuan-puan, minat ini bila katakan anda berumur 18 ataupun 19 pada hari temuduga, anda akan ada dalam, tuan-puan, sekiranya anda berada dalam umur 19 ataupun 18 pada hari temuduga tersebut, anda akan ada 41 ataupun 42 tahun anda akan menjawat jawatan kebombaan tersebut sehingga anda pension. Jadi perlu ada satu minat yang anda telah tetapkan di sepanjang karier tersebut. Anda akan menjadi seorang pegawai bomba. Tuan-puan, saya boleh bagi jawapan contoh lah, contoh bagaimana anda menjawab kenapa anda minat jawatan ini. Jawapan yang lebih sesuai adalah, Tuan, terima kasih atas soalan tersebut. Saya sangat berminat dengan jawatan pegawai bomba KB19 ini kerana semasa saya belajar dulu, saya telah memasuki kadet bomba di sekolah dan saya memang menetapkan cita-cita saya sebagai pegawai bomba. Saya sering kali melihat tugas-tugas pegawai bomba bila berlakunya bencana alam, bila berlakunya kemalangan, saya akan nampak pihak bomba yang akan dipanggil untuk menyelamat, untuk membantu mangsa-mangsa malapetaka dan sebagainya. Jadi saya telah mula menanam minat bahawa saya juga ingin mencebur bidang tersebut dan saya ingin memberi sumbangan untuk membantu masyarakat, membantu negara, membantu pihak organisasi kita untuk melaksanakan ataupun membantu komuniti masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebombaan. Ini contohlah contoh, tapi tuan-puan bolehlah buat jawapan sendiri yang jawapan yang boleh meyakinkan pihak panel bahawa anda inilah calon yang paling sesuai, yang memiliki minat yang sangat tinggi, memiliki pengetahuan, kesiapsiagaan untuk pegang jawatan tersebut. Yang ketiga, kaji tentang jawatan dan tugas-tugas pegawai bomba KB19. Tuan-puan, sudah semestinya dalam setiap temuduga anda perlu mengkaji tentang jawatan tersebut dan juga tugas-tugasnya, sebab kemungkinan akan ada soalan yang bertanyakan apa yang encik faham, apa yang tuan faham tentang jawatan pegawai bomba KB19. Elakkan daripada membaca bulat-bulat. Semasa anda menjawab, anda perlu menjawab dengan beri contoh. Contoh maksudnya, okey,
Tuan, terima kasih atas soalan tersebut. Saya telah buat kajian dan saya telah pergi ke Jabatan Bomba dan Penyelamat XYZ yang terdekat dengan kawasan anda lah. Saya telah bertanya dengan seorang pegawai bomba KB19, sesiapa sahaja di sana. Anda boleh baca juga dalam portal lah, buat persediaan, ya. Tapi anda kena bayangkan bahawa anda telah meletakkan satu kaki dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat, ya. So anda ceritakan tugas-tugasnya adalah begini, satu begini, kedua begini, ya. Sekiranya saya ditempatkan di balai bomba, ya, XYZ misalnya, tugas saya adalah begini-begini, dan saya perlu memiliki, ya, satu nilai kendiri, saya perlu memiliki fizikal yang begini, ya, persediaan begini. Bagikan contoh satu ataupun dua. Jadi bila anda ceritakan sedemikian, sudah pastinya panel akan ada keyakinan, yang anda ini sangat berminat dan anda telah buat persediaan. Dan anda juga perlu faham tentang jawatan tersebut dari sudut kenaikan pangkatnya, kenaikan gajinya, berapa gajinya, di mana penempatannya, apakah kemudahan-kemudahan lain yang akan ditawarkan kepada anda, kemudahan cuti, kemudahan perubatan, pinjaman dan sebagainya. Semua ini anda perlu tahu, tapi tak perlulah bagi tahu semasa temuduga. Sekiranya ditanya, anda boleh beritahulah. Yang keempat, mantapkan keterampilan diri anda. Appearance is king. Keterampilan itu adalah yang paling penting sebenarnya. Walaupun anda memiliki pengetahuan ataupun anda memiliki satu tahap akademik yang tinggi, tapi bila anda gagal dari sudut keterampilan pada hari temuduga tersebut, agak susah bagi anda untuk lulus temuduga. Sebab anda kena ingat, kita ada calon-calon lain, bukan sahaja di pusat temuduga yang anda hadiri tersebut. Kita akan ada lebih daripada 10 pusat temuduga, ya, di semua negeri ataupun di wilayah-wilayah. Contohnya di Semenanjung kita ada di utara, di tengah, di selatan, ya, timur dan di Sabah, Sarawak. Dan kalau contohnya di Sarawak pula, bukan hanya di Kuching, ya, ataupun di Sibu, ya, di Miri. Kita ada di Sibu, kita ada di Miri, kita ada di Kuching, kita ada di Sendakan, Tawau, Kota Kinabalu, Kota Baru, ya. Semua tempat akan ada pengambilan. Jadi keterampilan anda tu bukan sahaja dari segi paras rupa anda ataupun pemakaian. Ia adalah satu package, ya, yang merangkumi satu keterampilan diri anda, penampilan anda, ya, pemakaian anda, cara anda bercakap, ya, komunikasi yang berkesan, disiplin anda, penyediaan dokumen, semua ini saya telah buat naikkan dalam video-video yang lepas. Tapi anda kena mantapkan keterampilan. Jadilah diri anda, jangan jadi seperti saya, sebab saya adalah saya, kan. Jadi keterampilan anda tu perlu ada satu keterampilan yang boleh menarik pihak panel, ya, yang ada wow factor. Wow factor ni yang sering kali saya sentuh ataupun saya utamakan dalam setiap temuduga. Contoh keterampilannya adalah dari segi rambut. Rambut itu kalau boleh terus gunting guna nombor 1 ataupun nombor 2, maksudnya anda gunting pendek seperti rupa, keterampilan seorang kadet bomba yang pergi berlatih dekat Akademi Bomba. Gunting terus seperti tersebut, ya. Sebab anda dah menunjukkan yang anda bersedia untuk pergi temuduga. Ada yang pergi temuduga, dia tak yakin lagi bahawa dia akan dapat jawatan tersebut. Rambut dia masih lagi simpan rambut seperti rambut David Beckham dulu, ataupun yang berbelah dua. Jangan simpan, jangan bawa rambut seperti itu untuk temuduga jawatan yang beruniform. Biar potongkan terus, potong pendek terus. Lepas tu dari segi pakaian, pakai baju kemeja putih lengan panjang, dengan tali leher berwarna merah. Merah paling sesuai kalau anda temuduga bomba. Ingat, merah tu kita ibaratkan api, bomba selalunya sinonim dengan api lah, padam api, kan. Tapi sekarang tugas bomba bukan saja memadam api. Tugas bomba sekarang pun kalau ada kucing tersangkut dekat pokok pun dipanggilnya abang bomba untuk pergi turunkan. Bagi seluar pula, seluar warna hitam, seluar slack, seluar pejabat. Lepas tu kasut warna hitam,
kasut kulit bertali. Bertali paling sesuai untuk temuduga jawatan beruniform. Bagi yang wanita pula pakai baju kurung yang plain colors ataupun yang warna biru, warna kelabu pun okey. Lepas tu tudung warna gelap pun okey. Terpulang pada anda nak pakai apa. Bagi yang tidak bertudung, rambut anda sanggulkan. Sebab bila anda bagi yang wanita kan, kalau rambut anda terbuka tu dia akan menunjukkan yang anda tidak bersedia untuk menjadi pegawai bomba. Sebab pegawai bomba ni dia akan menyelamat, lepas tu akan berurusan dengan api dan sebagainya. Tapi kalau rambut anda berserak terbuka begitu, nampak macam tak sesuai lah. Jadi paling bagus sanggulkan. Bagi keterampilan ni pula, dari sudut anda masuk dalam bilik temuduga tersebut, bagi salam dengan penuh yakin dan penuh disiplin. Contohnya bila anda buka pintu, anda berdiri kat tepi pintu tersebut, senyum, pegang fail sebelah, lepas tu tangan pegang fail guna tangan kiri, lepas tu tangan kanan selamat pagi puan, dengan kemas, disiplin dan senyuman mesra. Lepas tu bila anda berjalan tu pun berjalan dengan segak, tak perlulah berkawat, tapi bersegak. Lepas tu beri dokumen, dua tangan undur ke belakang, jangan pusing membelakangi panel. Ingat, undur ke belakang, berdiri dulu tepi kerusi dan tunggu dijemput untuk duduk, barulah anda duduk. Bila dijemput untuk duduk, ucapkan terima kasih tuan, senyum, relax, tarik nafas. Bila anda diminta untuk memperkenalkan diri, barulah anda mula bercakap. Yang kelima, aktifkan diri. Keep fit and live healthy. Ini yang saya seringkali seru-serukan kepada semua calon-calon. Anda perlu menjadi seorang yang aktif dalam sukan, aktif dalam persatuan, dalam kelab, dalam aktiviti community. Sebab bila anda menjadi seorang yang aktif, bila anda pergi ujian fizikal, sudah pasti anda lepas. Tapi bukan hanya di situ sahaja. Keaktifan anda ini anda akan berterusan perlukan sehingga ke penghujung karier anda. Sebab tugas-tugas bomba ini bukannya senang. Tugas-tugas bomba ini bukan hanya memadam api. Nak padam api, nak masuk dalam satu bangunan yang dijilat api pun sangat susah. Sudahlah panas kan, lepas tu gelap lagi, berasap lagi, dan anda perlu naik tangga, anda perlu naik bangunan, anda perlu panjat sini, panjat sana, lepas tu guna tali untuk upscaling dan sebagainya. Bila masuk hutan, naik bukit, turun bukit, masuk sungai, masuk laut, terlalu berat tugas bomba, bukan senang. Itulah tadi yang tips yang kedua tadi tu, perlu tanamkan minat yang tinggi. Anda perlu faham tugas-tugas bomba ini sangat mencabar. Tambahan lagi dengan situasi keadaan kita sekarang, pembangunan yang mapan di sana sini, bangunan tinggi mencakar langit, semua ini memerlukan khidmat pihak bomba dan penyelamat. Dan malapetaka yang bencana yang seringkali melanda negara kita ini terlalu sukar, tapi dengan semangat kerja, dengan fizikal yang kuat, dengan pemikiran yang profesional, bagi anda kelak mudah untuk anda melaksanakan kerja-kerja kebombaan ini dengan pasukan ataupun ahli-ahli pasukan anda kelak. Tuan-puan, untuk anda menjadi seorang pegawai bomba KB19 ini, sebab anda akan menjadi petugas di barisan hadapan. Anda yang akan berada di hadapan. Contohnya sekiranya ada kebakaran, anda lah yang akan berada di depan sekali, yang memegang nozzle untuk hose untuk memadam api. Anda lah yang memegang kapak, anda yang membawa mesin pemotong dan sebagainya. Ini semua anda perlu buat kajian apakah jenis-jenis peralatan yang digunakan, dan anda perlu buat persediaan dari segi fizikal anda, keaktifan diri anda, kesiapsiagaan anda untuk menghadapi tugas-tugas jawatan pegawai bomba KB19 ini sangat-sangat penting. Yang keenam, kaji isu-isu semasa. Semasa anda temuduga kelak, kemungkinan akan ada soalan yang berkaitan dengan apakah yang anda faham tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan bomba. Sekarang contohnya pada tahun 2021 sudah pastinya isu pandemik COVID-19. Apakah peranan bomba? Apakah tugas-tugas bomba dalam menangani COVID-19? Tugas-tugas bomba yang kita nampak adalah dari segi buat
penyah kuman, menyah kuman, sanitize bangunan dan sebagainya, berada di barisan hadapan untuk membuat pembersihan dan sebagainya, pembersihan, pembasmian kuman. Ini antara satu daripada tugas-tugas lah, dan berada dalam pasukan menangani bencana dan sebagainya. Banyak lagi tugas-tugas lain. Anda perlu buat kajian tentang isu-isu yang terkini lah. Contohnya sekiranya ada kemalangan dalam sehari dua yang lepas, ceritakan apa yang anda faham. Dan sudah pastinya anda perlu melayari portal-portal, mungkin Facebook, Jabatan Bomba dan Penyelamat, semua ni portal-portal tu mesti akan ada dimuat naikkan isu-isu berkaitan dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat, ataupun kebombaan ini mesti ada. Jadi anda perlu buat kajian, ketahui semua isu-isu semasa, tak kiralah isu-isu antarabangsa ataupun isu dalam negeri tersebut ataupun isu-isu dalam negara. Yang ketujuh, cari mentor. Tuan-puan boleh mencari mentor ni dari kalangan pegawai bomba ataupun pegawai bomba yang senior, penolong penguasa bomba dan sebagainya. Anda boleh buat panggilan, boleh perkenalkan diri bahawa anda akan menghadapi temuduga, minta khidmat nasihat, minta tips juga. Boleh juga tanya tentang tugas-tugas, isu-isu semasa yang berkaitan, ataupun apakah pandangan tuan-tuan ataupun puan yang akan menjadi mentor anda tersebut. Ini bagi yang mudah, yang boleh berkenalan dengan mentor tu okey, Kalau yang tak boleh tu just make a call, buat satu panggilan ke pejabat bomba dan penyelamat. Tapi jangan pula call 994 ataupun 999 kan, call pejabat takbirannya ke, boleh mana-mana talian yang boleh hubungi untuk tanyakan maklumat, satu dua maklumat, okeylah. Mentor ni pula bukannya kabel, mentor ni adalah orang yang akan membimbing anda semasa anda bekerja kelak ataupun sebelum anda masuk kerja. Mentor ni juga boleh menjadi satu pembimbing pada anda kelak, dan mereka boleh berkongsikan pengalaman dan juga maklumat yang sepatutnya lah. Yang ke-8, elakkan daripada berbohong. Semasa anda sedang temuduga, elakkan daripada bercakap bohong ataupun memberi maklumat yang tidak tepat. Pastikan anda jujur, anda memberi maklumat yang seikhlasnya dan juga maklumat yang tepat. Kalau tak faham, minta maaf tuan, minta maaf tuan, minta maaf puan. Tuan, saya minta maaf, saya kurang arif dengan soalan yang tuan berikan kepada saya ini. Namun demikian, saya akan buat kajian dan saya akan mendapatkan jawapan sebaik sahaja saya habis temuduga ini kelak. Jadi jangan cuba untuk berbohong, berterus terang. Tapi sebelum anda pergi temuduga, sudah pasti anda perlu buat kajian yang menyeluruh, dapatkan maklumat, ketahui ini, ketahui itu. Tipsnya tadi itu, sebelum anda ditanya soalan, anda sudah menjawab. Maksudnya semasa anda memperkenalkan diri tersebut tadi itu, anda beri maklumat sepenuhnya, beri tahu tentang pengetahuan anda tentang ini, tentang itu, tentang sistem ini, tentang cara kerja ini, dan sebagainya, supaya anda tidak akan ditanya banyak soalan. Rujuk tips dalam video yang telah saya kongsikan dulu, bagaimana anda memperkenalkan diri anda. Yang ke-9, kuatkan jati diri anda. Dalam jawatan pegawai bomba KB19, sudah pastinya anda perlu memiliki satu latar belakang, satu sifat jati diri yang sangat tinggi. Contohnya, anda perlu ada satu sifat ataupun persediaan siap. Contohnya, sifat anda, kesanggupan anda bila anda ditempatkan di kawasan-kawasan luar bandar misalnya. Anda perlu ada satu kesanggupan untuk anda menjalankan tugas di mana sahaja anda ditempatkan kelak, dan anda sanggup melaksanakan apa sahaja tugasan yang diberikan kepada anda. Contohnya, sekiranya anda diarahkan untuk memadam kebakaran di tingkat 30 satu bangunan, anda sentiasa bersedia, ataupun anda ditugaskan sebagai penyelam, anda ditugaskan sebagai pembawa mayat mangsa kebakaran, mangsa lemas dan sebagainya. Anda ditugaskan untuk melaksanakan tugasan menyelamat di atas gunung yang tinggi dan sebagainya. Anda kena sanggup. Kesanggupan anda ini, jati diri ini, perlu ada pada diri anda bahawa anda sanggup ditempatkan di mana-mana, sanggup melaksanakan apa sahaja bentuk tugas yang diberikan kepada diri anda. Anda perlu buat satu persediaan yang anda boleh meyakinkan pihak panel. Yang ke-10, buat latihan simulasi.
Dalam apa jua temuduga yang anda lakukan kelak, pastikan anda buat latihan simulasi. Latihan simulasi ini adalah dari sudut anda masuk ke bilik temuduga, anda pegang fail, anda bawa fail, anda beri fail kepada para panel, anda berundur ke belakang, berdiri tepi kerusi, lepas tu bila diarah untuk duduk, barulah anda duduk. Lepas tu anda buat latihan cara anda memperkenalkan diri, rujuk video yang telah saya kongsikan tersebut. Bagaimana anda mula bercakap, bagaimana anda mengetengahkan sesuatu perkara yang penting, bagaimana anda menamatkan percakapan anda, dan juga bagaimana anda meninggikan intonasi yang perlu. Ini adalah cara yang perlu anda buat semasa hari temuduga dan perlu anda buat latihan. Tuan-puan boleh gunakan sesiapa di sekeliling anda, contohnya ibu ataupun ayah anda, abang, adik ke kawan-kawan mana yang ada tu, buat satu lakonan ataupun latihan simulasi untuk temuduga. Pakai pakaian yang perlu anda pakai pada hari temuduga tersebut dan berlakon seperti anda hadir pada hari temuduga, supaya anda biasakan diri anda dan anda meningkatkan tahap keyakinan dan tahap kesiapsiagaan untuk anda menghadapi temuduga kelak. Baiklah tuan-puan semua, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Saya telah berkongsikan 10 tips bagaimana anda menghadapi temuduga jawatan pegawai bomba KB19. Bagi sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi. Dan bagi yang telah subscribe kepada channel ini, terima kasih banyak. Semoga anda semua sentiasa berjaya dan mendapat manfaat daripada perkongsian yang saya buat. Subscribe itu adalah percuma sahaja. Terima kasih pada semua kerana telah subscribe. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.